Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan masuk cikgu nak tunjuk pengiraan sikit untuk 4.4 iaitu dalam hukum gas. Alright, so kita masuk standard pembelajaran 4.45 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan tekanan, suhu, isi padu bagi suatu gas yang berjisim tetap menggunakan hukum-hukum gas. Alright. Okey, so hukum-hukum gas sebelum kita mulakan cikgu buat segitiga dulu segitiga apa? PV per T. Okey, so untuk memudahkanlah. Alright, so macam biasa dalam pengiraan, so pastikan kamu menggunakan 3 step. Cikgu ingatkan balik. Yang pertama ialah keluarkan isi. Okey, yang kedua ialah tentukan rumus yang nak dipakai. Dan yang tiga ialah kamu buat gantian. Alright. Okey, so pastikan ada setiap soalan yang kamu buat, isinya sama ada kamu membuat garis ataupun kamu guna sahaja highlight untuk menyelamatkan daripada kamu terlupa ataupun tak terpandang isi yang diberikan di dalam soalan. Alright, kita ambil sikit. Okey, cikgu tunjuk contoh soalan yang pertama. 1. Isi padu gelombang udara pada dasar laut sedalam 50 meter. Okey, so dalam dia ialah 50 meter. Isi padu gelombangnya pada dasar laut pada dasar 50 meter tu ialah 250 cm padu. Jika tekanan atmosfera ialah 10 meter air, okey, cari isi padu udara apabila ia tiba ke permukaan. Okey, so dekat sini ada dua info yang diberikan. Pertama ialah berkaitan dengan tekanan. So tekanan yang diberikan P ialah 10 meter air. Dan juga dia bagi dekat situ apa lagi yang diberikan. Alright, so yang diberikan dekat situ ialah tekanan atmosfera. So itu adalah PATM. PATM. Sekejap, cikgu padam balik. Oh, okey, so dia dah bagi dekat sini Alright. Okey, so dekat bawah ni dia bagi tekanan. Tekanan permukaan PATM ialah 10 meter air. Alright, kemudian apa lagi yang diberikan? So diberikan jika berada pada kedalaman 50 meter. So H-nya ialah 50 meter dan isi padunya ialah 250 cm padu. Okey, so dia minta kamu cari berapakah isi padu. Soalan dia tanya berapakah isi padu jika bila dia tiba dekat permukaan. Alright. So perkaitannya ialah, so kita ada dekat sini P dengan V sahaja. Okey, P dengan V saja. Maksudnya kita pakai yang ini tak terpakai Okey, so T dimalarkan. Okey, suhu dimalarkan. P dengan V. Alright, so P dengan V ialah hukum Boyle Okey, hukum yang dipakai dekat sini yang atas ialah hukum Boyle. Alright, so yang di atas ni merujuk kepada rumus. Dia sebenarnya P kalau ikutkan hukumnya P berkadar sama-sama dengan V. Okey, so yang dekat atas ni ialah kamu nak pakai rumus apa dalam pengiraan. So P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, ni rumus yang kita nak pakai. Okey, so cikgu keluarkan balik isi dia. Okey, so tekanan 1 kita kena ambil kira tekanan atmosfera tambahkan dengan tekanan di dalam air. So 10 meter air tambahkan dengan 50. Okey, dengan 50 lah. Alright, so isi padu V1 ialah 250 cm padu. Okey, so untuk ni isi padu tak ada masalah. Okey, kamu biarkan saja. Kalau dia bagi dalam cm padu, automatik pada V2 nanti pun kamu akan dapat dekat sini pun nanti dia unit dia pun adalah dalam cm padu. So jangan tukar kat sini Kamu nak tukar unit asal tak perlu. Alright, so tekanan pada P2 itu pada permukaan. Pada permukaan tekanan hanyalah pada permukaan iaitu sebanyak 10. Okey, pada permukaan ialah 10 meter air. Okey, so P2 tekanan dia ialah 10 meter air 10 lah. Alright, so yang kita nak cari ialah V2. Alright, so pindahkan dengan menggunakan rumus matematik. 10 campur 50, so ini cikgu kira terus 60 Alright, so kamu ambil 60 darabkan dengan 250 bahagikan dengan 10. Okey, so berapa kamu dapat? Okey, 500 cm padu. Okey, so jawapan dia ialah 100.
1500 cm padu. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, raja di bawah menunjukkan tiup kaca yang mengandungi udara terperangkap. Okey, so kita keluarkan isi. Udara terperangkap. Alright, so dia bagi dekat sini ha. Okey, ada udara terperangkap. Pada 17 darjah Celsius, turus udara yang terperangkap ialah 29 cm. Okey, berapakah panjang turus udara yang terperangkap pada suhu 57 darjah Celsius? Okey, dia nak tanya dekat sini ialah turus udara. Okey, turus udara, apa lagi diberikan? Dia bagi lebar ke tak? Okey, dia bagi lebar ataupun tidak. Alright, so dekat sini kita ada kawasan ni kita ambil kira sebagai isi padu. Kenapa kita ambil kira sebagai isi padu walaupun yang berubah hanyalah dia punya panjang? Okey, sebabnya ialah isi padu ialah luas darabkan dengan panjang kan? Alright. So dia punya luas adalah dimalarkan. Kenapa dimalarkan? Sebab dia punya luas tapak adalah sama sahaja. Yang berubah hanyalah dia punya L. Alright. Okey, so dekat sini apa yang berubah ialah isi padu dan juga yang dicari dekat situ isi padu dan juga suhu isi padu dan juga suhu. Okey, V dan juga T lah. Okey, V dan juga T. Alright, so kita tengok sikit segitiga ni V dengan T. Okey, so kalau V dengan T, okey, cukup dalam. Okey, yang melibatkan V dengan T, so tekanan dimalarkan. Apabila V dengan T, hukum yang kita guna pakai ialah hukum Charles. Okey, hukum yang guna pakai adalah Charles, di mana V berkadar terus dengan T. Alright, so dia punya pengiraan rumus dia ialah kamu ambil saja tu yang atas, so atas dan bawah kan. So V1 per dengan T1 sama dengan V2 per dengan T2. Okey, alright, so cikgu keluarkan isi dulu Okey, alright. Untuk soalan nombor 2. Okey, so soalan nombor 2. Alright, so V1. Okey, soalan nombor 2. Pada suhu 17. Okey, suhu dibagi T T dia 17 darjah Celsius. Okey, 17 darjah Celsius kita kena tukar kepada Kelvin dengan tambah 273. Okey, so kamu akan dapat 17 tambah 273. So kita akan dapat dekat sini ialah 330 Kelvin. Okey, ini kita rujuk kepada T1. Di mana T1 dia punya isi padu dia ialah, okey, isi padu tidak diberikan. Okey. A dia dimalarkan, hanya berubah adalah L. Okay, so pada suhu 17 darjah Celsius tadi, dia punya panjang turus udara ialah 29 cm. Alright, so dekat situ kita biarlah 29 cm lah. Okay, so V yang kita akan pakai nanti ialah 29 lah. Ni ialah V1. Okay, kemudian apa dia tanya lagi? Apa yang dia bagi tahu? Berapakah panjang turus udara? Okay, soalan dia nak cari ialah berapakah panjang turus udara bila dia terperangkap pada suhu 57 darjah Celsius. Okey, 57 darjah Celsius merujuk kepada T2. Okey, 57 kita tambahkan dengan 273. So berapa kamu dapat dekat sini? Ini bukan 330, sorry ya. Ini ialah 290. Dekat sini baru 330 Kelvin. Alright. Okay, so T2 ialah 330 untuk V2. Okay, A darab. Okay, so panjang yang ini yang kita nak cari, L2 ni. Okay, so cikgu masukkan rumus dalam rumus V1 per dengan T1 sama dengan V2 per dengan T2. Okay, so cikgu tuliskan rumus dahulu. Okay, step yang kedua, V1 per dengan T1 sama dengan V2 per dengan T2. Okey, so kita tak pakai V ya. So yang kita ada A darabkan dengan L1, A1 darab A saja per dengan T1. V2 ialah luas darabkan dengan panjang turus yang kedua.
Okey, T2. Okey, so disebabkan dia punya luas adalah sama, A dia sama, so kita abaikan, potonglah. So dekat sini kamu akan pakai ialah L1 per dengan T1 sama dengan L2 per dengan T2. Okey, so L1 tadi berapa? Okey, L1 ialah pada B1 ni ya. Okey, so dia adalah 29. 29 bahagi dengan T1 ialah 290. Okey, 290 sama dengan L2. Okey, L2 yang kita nak cari. T2 ialah 330. So berapakah nilai L2? Okey, panjang terus 2 ialah 330 darabkan dengan 29 bahagikan dengan 290. Matematik ya, pindahkan ya. Alright, so berapa kamu dapat? Panjang terus udara yang kita akan dapat ialah 33 cm. Alright. So panjang terus udara pada suhu 17 darjah Celsius. Okey, menghasilkan panjang terus udara sebanyak 29 cm. Jikalau pemanasan sehingga 57 darjah Celsius, okey, dia akan menghasilkan panjang terus sebanyak 33 cm. So jawapan dia ialah 33. Alright. Okey. Alright, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Satu campuran udara dan petrol disuntik ke dalam enjin silinder kereta apabila isi padu silinder ialah 100 cm padu. Alright, so dia bagi isi padu dia ialah 100 cm padu. Tekanan dia ialah 1 atm. Enjin ditutup dan campuran dimampatkan kepada 23 cm padu. Cari tekanan yang baru. Okey, so dekat sini apa yang dia nak cari, apa perkaitan dia ialah P dan juga V ya. P dan V. Okey, P dan V. So P dengan V kita menggunakan hukum Boyle lah. Okey, so T tak dipakai. So kita potong. Okay, so kita pakai dekat sini P dengan V. So P dengan V ialah hukum Boyle. Alright, so kamu tulis dia punya rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Alright, so apa isi yang kita boleh keluarkan? Okay, so V1 ialah 100 cm padu pada tekanan P1 ialah 1 atm. Kemudian dia kata V2 setelah dimampatkan kepada isi padu 20 cm padu, berapakah tekanan yang terhasil? So apa yang dia nak cari ialah berapakah nilai P2. Alright, so kita dah ada keluarkan isi, kemudian kamu dah ada rumus. Next ialah gantian. So berapa nilai P1? 1. V1 100. Okey, berapakah P2? P2 yang kita nak cari. Berapakah V2? V2 ialah 20. Okey, ialah 20. Alright, so berapakah nilai P2? 100 bahagi dengan 20 ha. So kamu akan dapat 5 atm. Okey, senang saja untuk nombor 3. Alright, nombor 4 dan nombor 5. Okey, so dekat sini cikgu dah bagi dekat sini kita menggunakan hukum Charles ha. Okey, nombor 4. Nombor 4 kamu buat lah. Nombor 5 cikgu tolong kamu ha. Okey, nombor 5. Tekanan udara dalam bekas. Okey, pada suhu 33 darjah Celsius ialah 1.4 darab 10 kuasa 5 Newton per meter persegi. Okey, so apa yang diberikan dekat sini? T1. Potong dulu. Okay, so apa yang diberikan dekat situ, dia bagi T1. So T1 ialah 33 darjah Celsius. Convertkan kepada Kelvin terus. 273 tambah 273 ialah 3. Alright, 306. Okay, pada suhu T1 33 dia punya tekanan ialah 1.4 darab 10 kuasa 5 PA. Juga pakai Pascal terus ha. 1 dan P1. Kemudian kita ada apa lagi? Bekas itu dipanaskan sehingga suhu 55. Alright, so T2 dia ialah 55 darjah Celsius. Tukarkan kepada Kelvin tambah dengan 273. So kamu akan dapat 328 Kelvin. Okey, so berapakah
isi padu akhir. Berapakah tekanan akhir? Okey, so dia nak cari dekat sini ialah tekanan udara akhir. Jika isi padu dalam bekas adalah ditetapkan. Okey, so soalan dia nak cari berapakah nilai P2. Alright. Okey, so dekat sini kita pakai PV per T. So cikgu tulis balik. Okey, PV per T. Okey, so dalam kes ni P dengan T sahaja bermaksud V diabaikan. Alright. Okey, so ini adalah hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Okey, hukum Gay-Lussac. Alright. Rumus dia ialah P1 per dengan T1 sama dengan P2 per dengan T2. Okey, next ialah kamu akan buat gantian. So, P1 tadi ialah 1.64 darab 10 kuasa 5. T1 tadi ialah 33 campur dengan 273 iaitu 306. P2 yang kita nak cari, T2 ialah 328. 328. Alright, so pindahkan saja. So, berapa nilai P2? Okey, 1.64 darab 10 kuasa 5. Okey, gunakan kalkulator pasangkan dalam kurungan. Darabkan dengan 328. Okey, kamu tekan sama dengan dulu. Okey, barulah kamu tekan bahagi. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 306. Ni untuk selamat takut nanti pengiraan kalkulator adalah berdasarkan daripada kurungan. Kamu tak berkurungan nanti dia akan bahagi dulu baru dia darab. Susah macam itulah. Okey, gantikan. So, berapakah tekanan yang kamu dapat? Akhir sekali jawapan dia ialah 1.5 darab 10 kuasa 5 Newton per meter kuasa 2. Ataupun Pascal pun boleh juga. Alright, so ini adalah jawapan akhirnya. Okey. Okey, so untuk ni cikgu tinggalkan satu saja soalan untuk kamu selesaikan. Okey, satu saja soalan yang kamu selesaikan. Jawapan akhir dia nak tanya berapakah peningkatan. Okey, so peningkatan dia jawapan dia ialah 3.23. Okey, so kamu buat dapatkan penyelesaian, pastikan jawapan tu adalah 3.23. Kalau dapat yang ni betul lah tu. Okey, so sampai situ saja video kali ini. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.